Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita masuk bab 2, biologi sel dan organisasi sel. Kita mulakan dengan 2.1, struktur dan fungsi sel. Okey, jika masih ingat semasa di tingkatan 1 dulu, awak pernah dikenalkan dengan sel. Pada masa tu awak belajar lukis, lukis struktur bagi sel. Okey, jika masih ingat tingkatan 1 dulu, 2 sel ini biasa awak lukis. Kemudian awak label. Okey, nukleus. Membran sel. Sitoplasma. Kemudian ini ada dinding sel. Ini ialah vakuum. Okey, kemudian awak label. Ini adalah sel haiwan. Ini adalah sel tumbuhan. Ini asas yang awak telah belajar dalam sains semasa tingkatan 1. Dalam biologi tingkatan 4, awak akan mempelajari tentang sel ini dengan lebih terperinci. Kita akan lihat dengan lebih mendalam sebenarnya apakah struktur yang membina sel. Okey, jika kita sebut perkataan struktur, struktur maksudnya komponen-komponen yang membentuk sel. Kita nak lihat apakah komponen-komponen yang ada dalam sel yang menyebabkan sel itu boleh hidup. Dan kita juga akan mempelajari fungsi sel. Fungsi maksudnya peranan. Apakah kegunaannya? Kenapa sel itu penting kepada benda hidup? Jadi dalam 2.1 ini kita akan belajar tentang sel yang kita panggil sebagai unit asas bagi semua benda hidup. Okey, semua benda hidup mesti terdiri daripada sel. Jika tidak ada sel, dia bukan benda hidup. Kita tak panggil dia benda hidup. Atau nama lainnya organisma. Nama lain bagi benda hidup adalah organisme. Baik. Jika masih ingat juga, semasa awak tingkatan 1, awak dikenalkan dengan satu alat. Alat ini kita gunakan untuk memerhatikan sel. Jadi alat untuk kita memerhatikan sel dipanggil, pandai, mikroskop. Mikroskop, jika awak jumpa di sekolah atau di makmal sekolah, mikroskop yang kita belajar guna itu kita panggil dia sebagai mikroskop cahaya. Okey. Dan ada satu lagi mikroskop namanya mikroskop elektron. Apa beza mikroskop cahaya dengan elektron? Mikroskop cahaya ini dia menggunakan kanta. Bila cahaya lalu pada kanta, kanta biaskan cahaya dan menjadikan imej tu lebih besar. Berbeza dengan mikroskop elektron, kita gunakan alur elektron yang difokus oleh medan magnet dan menyebabkan imej yang terhasil itu dapat dilihat dengan sangat jelas. Dia mempunyai kuasa pembesaran yang sangat tinggi. Jadi dengan mikroskop elektron kita boleh zoom lagi ni. Dalam nukleus yang kita belajar ni, rupa-rupanya dalam nukleus ni ada lagi komponen-komponen lain. Dalam sitoplasma yang awak lukis titik-titik ni pun sebenarnya ada lagi komponen-komponen lain. So semua itu akan kita pelajari dalam bab 2 tentang sel.
Jadi untuk hari ini pengenalannya ialah kita fahami apakah dia struktur sel dan kenapa perlunya kita tahu tentang fungsi sel. Jadi sel unit asas bagi benda hidup dan kita gunakan alat yang dipanggil mikroskop cahaya ataupun mikroskop elektron untuk memerhatikan komponen-komponen struktur yang ada pada sel. Baik, untuk melihat sel ini di bawah mikroskop, kita kena ada satu cara untuk mengambil sel tersebut dan menyediakannya. So, menyediakan apa? Kita sediakan slide. Perlu ada slide untuk diletakkan di bawah mikroskop supaya kita boleh nampak sel ini. Okey, kerana mata kita mempunyai had penglihatan. Jadi perlu guna mikroskop supaya kita boleh melihat sel yang sangat halus. Seterusnya kita akan perhatikan bagaimanakah cara untuk menyediakan dan mengkaji slide sel tumbuhan. Untuk menyediakan slide sel tumbuhan, kita perlukan sebiji bawang besar, larutan iodin, air suling dan kertas turas. Dan radas yang diperlukan ialah slide kaca, penutup slide kaca, mikroskop cahaya, skalpel, forceps, penitis dan jarum tenggek. Untuk menyediakan slide sel tumbuhan, pertama sekali, awak perlu dapatkan sehelai daun sisik daripada sebiji bawang besar. Jika awak lihat sini bawang besar, ambil bahagian dalamnya tu. Kita cuba dapatkan epidermis bahagian yang lut cahaya. Dia lut sinar atau lut cahaya. Tanggalkan epidermis itu menggunakan skalpel. Kemudian letakkan setitis air di atas slide, letak di tengah-tengah slide kaca ni. Kemudian kita ambil epidermis tadi dan letakkannya di atas air tersebut. Kemudian ambil jarum tenggek, letakkan penutup slide kaca begini. Dengan perlahan-lahan turunkan slide penutup kaca tu, penutup slide kaca tersebut pada sudut 45 darjah, turunkan perlahan-lahan. Dan bila dah selesai tu, baru kita letakkan iodin, titiskan iodin pada hujung penutup slide kaca dan bertentangan dengannya tu kita letakkan kertas turas. Jadi kertas turas tadi akan meresap air yang ada lebihan dan juga larutan iodin juga akan mewarnakan sel epidermis yang lut cahaya tersebut. Jadi kaedah ini, slide yang kita gunakan air ini kita panggil dia sebagai slide sementara. Slide sementara ni dipanggil lekapan basah. Kaedah nak mewarnakan, bawang ini, epidermis bawang ini dipanggil teknik pengairan. Nama slide ini, slide sementara ni dipanggil lekapan basah. Untuk mewarnakan epidermis tu kita panggil teknik pengairan. Ada masanya semasa kita jatuhkan atau turunkan penutup slide kaca ni, bila dah tutup ke bawah tu akan wujudnya gelembung-gelembung udara. Jadi untuk mengeluarkan gelembung-gelembung tadi, gunakan hujung pensel, awak ketuk-ketuk sikit perlahan-lahan sehinggalah keluar semua gelembung udara. Itu cara nak menyediakan slide. Bagi tumbuhan, untuk mewarnakan sel epidermis kita guna iodin. Sekarang kita lihat pula untuk menyediakan sel haiwan, slide sel haiwan. Untuk menyediakan slide sel haiwan, kita perlukan sel haiwan tu kita ambil sel pipi kita, gunakan pencukir gigi, dapatkan sel pipi, letakkan air suling seperti biasa, air suling di tengah-tengah slide kaca. Kemudian letakkan sel pipi kita tadi. Kemudian tutup dengan penutup slide kaca, kaedah yang sama, guna jarum tenggek juga, letak perlahan-lahan. Bila dah jatuh tu,
Kemudian cara nak mewarnakan dia, kita guna metilina biru. Jika untuk sel tumbuhan tadi kita guna iodin, untuk sel haiwan kita guna larutan metilina biru. Dan letak kertas turas di hujung untuk gunakan teknik pengairan untuk mewarnakan sel pipi. Okey. Bila dah siap semua slide tu, kita boleh lihat kedua-dua slide tadi di bawah mikroskop cahaya. Gunakan dulu kanta objektif kuasa rendah diikuti dengan kanta objektif kuasa tinggi untuk memerhatikan sel pipi dan juga sel epidermis bawang. Jadi, selepas itu kita lukiskan struktur dan labelkan. Bila kita bersemuka nanti, insya-Allah cikgu akan buat eksperimen ini. Cuma hari ini cikgu tunjukkan atau terangkan dahulu secara ringkas supaya awak kenal. Bila cikgu sebut lekapan basah, awak dah faham. Lekapan basah bermaksud slide sementara yang kita sediakan spesimen tadi. Kalau cikgu sebut teknik pengairan maksudnya kita nak mewarnakan. Kita nak mewarnakan sel kita itu. Jika epidermis bawang atau sel tumbuhan, kita warnakan menggunakan larutan iodin. Jika kita nak warnakan slide sel haiwan, kita guna larutan metilina biru.